Rakyat sudah bersuara. Akhirnya keputusan penuh pilihan raya umum PRU ke-15 diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas jam 5 pagi. Dalam politik, apa sahaja boleh berlaku. Mandat sudah diberikan kepada rakyat dan pemilihan sudah pun dilakukan. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh SPR, sebanyak 73.8% rakyat keluar menunaikan tanggungjawab yang diberikan. Jika pada PRU 14, Parti Keadilan Rakyat PKR menang dengan jumlah 104 kerusi, diikuti Barisan Nasional BN 79 kerusi, Parti Islam Se-Malaysia PAS 18 kerusi dan Parti Tindakan Demokratik DAP 9 kerusi. Pada PRU kali ini, walaupun tiada yang dapat menang majoriti yang diperlukan iaitu sebanyak 112 kerusi parlimen, tetapi secara keseluruhannya, parti yang paling banyak memenangi kerusi ialah Pakatan Harapan PH dengan jumlah 82 kerusi. Manakala Parti Perikatan Nasional PN membuktikan kebolehan mereka dengan memperolehi 73 kerusi. Parti BN pula jatuh teruk dengan hanya memenangi 30 kerusi sahaja dan beberapa kawasan yang dikatakan kubu kuat BN turut tumpas. PAS turut berjaya membolot bersih semua kerusi parlimen di negeri Kelantan dan Terengganu. Di Sarawak, gabungan Parti Sarawak GPS mendahului dengan mendapat 22 kerusi daripada 31 yang ditawarkan. Manakala di Sabah, BN mendapat 7 kerusi, Gabungan Rakyat Sabah GRS 6 kerusi dan PH 5 kerusi. Untuk kerusi Dewan Undangan Negeri, PN menang majoriti bagi kerusi Dun Negeri Perlis. Tetapi Dun Perak dan Pahang masih tiada jumlah majoriti untuk membentuk kerajaan negeri. Paling mengejutkan apabila mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad daripada Parti Gerakan Tanah Air GTA gagal mempertahankan kerusinya di P004 Langkawi dan tewas kepada calon PN Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah. Banyak lagi kejutan yang berlaku pada kali ini. Selain Tun, anaknya Datuk Seri Mukris Mahathir turut gagal di P005 Jelun kepada pencabarnya dari PN Dr. Abdul Ghani Ahmad. Satu lagi kekalahan ialah Nurul Izzah Anwar, calon PKR PH di kerusi P044 Permatang Pauh yang dikuasai oleh PKR sejak 1982, kali ini tumpas kepada PN. Kejutan demi kejutan berlaku pada PRU 15 apabila banyak nama-nama besar tumpas sama ada di kawasan selesa atau kawasan baru. Apa yang pasti, rakyat sudah membuat pilihan. Siapa sahaja atau apa sahaja parti yang memimpin perlulah membentuk kerajaan yang stabil dan kukuh bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan negara terpelihara untuk menghadapi pelbagai cabaran pada masa hadapan. Rakyat Malaysia, selamat datang ke Malaysia hari ini untuk pagi yang pertama selepas malam yang penuh menebarkan. Betul. Panjang, tidak disangka dan juga itu adalah malam penentu kepada pilihan raya umum ke-15. Cerita yang telah pun kita kongsikan tadi berkaitan dengan corak-corit bagaimana perjalanan untuk PRU ke-15 pada tahun ini. Dan inilah yang sedang berlaku pada ketika ini, Sofia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Malaysia hari ini untuk pagi ini. Saya Hanif Miswan. Dan juga saya Sofia Nur Solihatun. Pastinya semalam Pesta Demokrasi Rakyat Malaysia yang cukup meriah. Kini kita ditinggalkan dengan satu persoalan yang cukup besar. Dikatakan di sini seperti dibincangkan semalam, hang parlimen ataupun parlimen yang tergantung. Yep. Keputusan rasmi setakat jam 3 pagi semalam menunjukkan tiada sebarang parti politik utama pada ketika ini yang mampu untuk membentuk sebuah kerajaan kerana tidak memiliki majoriti sebanyak 112 kerusi. Dan ini menjadi tanya-tanyanya, adakah kita akan melihat apa yang disebut semalam iaitu wagon trading dan apakah pergerakan di antara parti-parti yang utama ini mendapat kepercayaan mandat rakyat ini, dua yang utama ini, apakah pergerakan mereka untuk memastikan mereka cukup kerusi itu untuk membina sebuah kerajaan baru? Ya, betul. Ini membabitkan taktikal, strategi dan juga setiap perkara yang telah pun berlaku akan kita bincangkan secara eksklusif di 1 jam di dalam Malaysia hari ini pada pagi ini dan banyak yang kami akan bawakan kepada anda juga dan kita nak meninjau kepada harapan demi harapan rakyat Malaysia selepas malam yang panjang PRU 15 dan ini antara komen-komen yang telah pun dititipkan oleh calon-calon yang telah pun bertanding. Kekalahan yang diperkatakan juga adalah di Sungai Buloh, kerusi panas membabitkan dua calon yang bertanding, dua parti yang bertanding dan calon ini tewas. Terima kasih kerana menjalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Ini daripada Khairi Jamaluddin.
Seperti kita melihat pula di laman Hishamuddin Hussein sendiri, syukur alhamdulillah, dikatakan terima kasih sembrong. Ini antara yang beliau menunjukkan penghargaan kepada mereka yang masih memberikan sokongan terhadapnya. Betul. Tetapi ada mesej di bahagian bawah perenggan daripada Tun Sri Hishamuddin seperti tadi, bahawa pendiriannya adalah tetap untuk tidak bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu daripada pendirian peribadi Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Dan kita nak terus kepada komen seterusnya daripada calon-calon yang bertanding. Antara tajuk yang diperkatakan semalam adalah Anwar Tawan Tambun. Dan komennya juga yang pertama sekali adalah terima kasih Tambun, kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertahankan sebenarnya kerusi ini bagi Pakatan Harapan. Sangat menarik ya. Saat-saat terakhir kita melihat lonjakan dalam bilangan pengundi yang khas diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya. Yang Syafura Osman Rara yang berjaya ke Dewan Rakyat, ke Dewan Parlimen selepas menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Bentong. Dan kali ini menang di Parlimen Bentong. Sebelum ini di Ketari dan ini kekalahan juga mantan Menteri Pelajaran Mazli Malik yang mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi Separenggam yang telah mengundinya, tapi beliau tewas semalam. Antara keputusan awal juga yang dikeluarkan semalam oleh SPR Sebenarnya boleh lihat sendiri pada ketika ini apa yang boleh kita bacakan juga. Amiruddin Syari mengucapkan alhamdulillah kepada pihak SPR secara rasminya mengumumkan telah beliau memenangi kerusi P096 Gombak majoriti 12,000 P098 dengan majoriti 12,729 undi. Dan seterusnya kita menyapa pula ruangan yang dititipkan. Ini mantan Menteri Pendidikan juga, Menteri Kanan Pendidikan iaitu Datuk Dr. Aziz Jidin yang berjaya untuk merampas kerusi Putrajaya buat pertama kalinya untuk Perikatan Nasional. Titipannya adalah alhamdulillah kepada Maha Kuasa Ya Allah. Terima kasih kepada rakan-rakan di Putrajaya atas sokongan dan kepercayaan dengan memberi undi kepada saya. Ini antara keputusan awal juga yang diperoleh, dan antara yang mempertahankan kerusinya adalah Hannah Yeoh di Segambut dengan kemenangan majoriti yang sangat selesa, 68,438 undi secara keseluruhannya menjadi 59,684. Pastinya antara track record yang telah pun dilihat sebagai satu yang cukup stabil pada ketika ini. Dan juga daripada Fahmi Fazil yang menunjukkan majoriti yang sangat agak tinggi 13,912 undian. Baik, itulah dia, kita melihat ini antara titipan yang dikongsikan oleh wakil-wakil ataupun calon ini. Tapi apa yang kita ingin pertekankan adalah dua ketua parti yang telah pun memberikan statement masing-masing. Saya kira ini antara perbalahan statement pada 3 atau 4 pagi semalam, di mana ketua parti bagi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga ketua parti bagi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunjukkan bahawa mereka mempunyai pegangan masing-masing. PM menyatakan tidak akan bergabung dengan PH, dan PH sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan bahawa mereka telah pun cukup majoriti untuk membentuk kerajaan. Ada numbers. Adakah kita melihat kesahihan itu, dan kononnya surat ini telah pun dihantar atau dalam proses dihantar ke Istana Negara. Jadi ini antara pergerakan yang kita ingin lihat secepat mungkin, kerana saya pasti rakyat juga tidak senang duduk. Kita ingin tahu siapakah dalam masa terdekat ini yang bakal untuk menunjukkan laluan seterusnya untuk rakyat Malaysia. Itu yang diperkatakan, ini adalah peperangan strategi masing-masing di dalam memenangi persepsi dan juga dalam perlihatkan percaturan masing-masing. Tetapi yang penting adalah rakyat, dan kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana harapan rakyat selepas keputusan pilihan raya umum diumumkan dan kepada kerajaan yang bakal dibentuk. Ini harapan yang kami ingin dengarkan kepada anda semua. Ayuh kita saksikan. Harapan saya pertamanya kebajikan kepada rakyat. Yang keduanya ekonomi, meningkatkan ekonomi negara kita, dapat tarik banyak pelabur-pelabur bagi meningkatkan ekonomi kita, jadi dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi negara, kebajikan rakyat dapat terbela lah. Jadi itu harapan saya. Keharap lepas PRU ni harga barang dapat turun lah, senang kita meniaga kan, barang semua mahal-mahal sekarang ni kan, harap macam itulah. Sekarang rakyat tengah susah, kita nak kerajaan baru ni tolong rakyat. Sebab rakyat tengah susah kan sekarang. Barang semua naik, hari-hari naik. Meniaga pun tak dapat apa pun sebenarnya. Kalau tak habis, rugi ada. Untung gaji pun tak ada. Tu je saya nak.
Saya mengharapkan kerajaan yang akan dibentuk pada 20 hari bulan nanti merupakan sebuah kerajaan yang stabil dan dapat meningkatkan ekonomi rakyat, terutamanya B40. Harapan saya supaya kerajaan kita dapatlah untuk membantu rakyat kita yang kurang senang tu, untuk dapat membantulah dari segi kewangan. Contohnya barang-barang turunkan ke kurang sikit lah harga barang kan, minyak, tu je lah. Tak banyak tak pun dengan student-student yang bakal masuk ni, kalau boleh dia punya kos tu kurangkan lah sikit, saja. Macam sekarang kawan-kawan saya banyak yang bekerja lepasan degree masih ditakut yang lama gaji 1.5 macam tu. Kita minta tinggi sikit lah setara dengan ekonomi negara sekarang. Itu je lah kot. Suara anak-anak muda yang kita tampilkan, inilah dia format ataupun landscape politik di mana kita bukan sahaja melihat perbezaan apa yang dikendaki oleh rakyat, tapi suara anak muda undi 18 yang juga dipertengahkan, dan kita ingin tanya jugalah sebentar saja lagi, adakah ini yang memainkan peranan sehingga berlakunya hang government, hang parlimen pada ketika ini. Ya, dan itu yang akan dibicarakan di Malaysia ini pada pagi ini. Untuk itu kita sangat berbesar hati untuk mempelahur dan juga bersama-sama dengan 3 panelis kita pada pagi ini. Kita perkenalkan sekali lagi Datuk Zani Hassan, penganalisis politik dan juga bekas pengarah kanan Utusan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Dan seterusnya di sebelah kiri Datuk adalah Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani, penganalisis politik. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Dan juga sekali lagi kami datangkan secara kesini ke sana ya, Cik Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik bersama kita sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Mungkin soalan mukadimah kita sebenarnya, Datuk boleh mulakan apa yang berlaku sebenarnya pada PRU pada kali ini. Saya percaya ini kali pertama hang parlimen dalam sejarah kita, atau pernah berlaku sebelumnya, Datuk? Saya rasa pernah berlaku, tetapi apa yang kita nak tengok secara keseluruhannya, secara orang kata kesimpulannya lah, apa yang berlaku adalah sesuatu yang menarik. Ini sebagaimana yang saya cakap semalam, ini adalah satu proses kematangan, maturing proses telah berlaku dalam politik kita, dalam menentukan siapa yang layak untuk memerintah dan sebagainya. Kita melihat bahawa pada PRU 14 kita melihat satu gelombang gelombang untuk rakyat menjatuhkan satu kerajaan yang 60 tahun disebabkan satu isu yang besar. Pada masa itu mereka telah bersatu untuk pergi ke polling station dan vote untuk menjatuhkan kerajaan tersebut. Tapi kali ini kita melihat bahawa trend tersebut telah berubah sedikit. Di mana pada 14 kita tengok orang Melayu semua pergi, tapi kali ini orang Melayu balik. Dia telah menjadi satu tsunami Melayu pada kali ini, apabila mereka melihat parti mana yang dia nak perintah, parti mana yang dia nak bagi, parti Malay Base Party. Malay Base Party ini kalau kita tengok PN dengan BN colour pun sama. PN bunyi pun sama. Lebih kurang. Dan sebagainya, dan dia punya orang kata dia punya sel-sel pun sama. Jadi maknanya dia mana satu dia nak bagi. BN dengan liability dia yang masih ada kat situ, BN dia orang tengok ada sesuatu yang kita boleh bagi. So dia akhirnya semua orang bagi. Dan tetapi China, kita harus berterima hakikat bahawa politik Malaysia politik berdasarkan kaum. Okey. Itu yang China pertama. masih lagi It's not going to change. No, that is a reality, sehinggalah kita ada two party system lah. Yang kita tak tahu bila. Tetapi pada masa ini kita melihat China masih lagi 100% bagi kepada PH. Itu pasal Anwar Ibrahim menang dengan sisa-sisa majority itu daripada puak Cina. Dan begitulah terjadi ini kepada KJ bila dia kalah dengan undi Cina. Jadi saya rasa kematangan tu ada. Nak jadi matang yang sempurna, saya rasa kena ambil masa lagi. Tetapi proses the maturing proses sedang berlaku, dan inilah yang berlaku semalam. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik. Sebagai penganalisis politik, I think this is orang kata takkan buat tidur lah. Itulah dia. Akan mengikuti rapat besok lah. Besok kita tengok bola lah. Inilah warna-warni yang kita perlu terima ya. Dan Prof disebutkan oleh Datuk tadi, ini adalah maturity ataupun kematangan dalam berpolitik. Adakah kematangan ini memerlukan kita semua juga sebagai rakyat untuk anticipate ataupun menerima yang akan dan mesti berlakunya wagon trading ataupun pergerakan antara sesama badan politik ini untuk melihat kerajaan yang baru? Adakah ini satu perkara yang sihat atau tidak? Bagaimana?
Ya, saya rasa ini satu senario yang saya rasa kita kena terima kan, dan memang telah dibicarakan lebih awal kan, bahawa bila berlaku banyak pertembungan, undi akan pecah dan sudah tentu majoriti pun tidak akan diperolehi oleh satu-satu parti gabungan. Jadi maksudnya parlimen tergantung tu memang telah diramalkan lebih awal. Dan berlaku di Pahang, sekarang ni berlaku juga di Perak. Kan? Sebelum ni Melayu lepas pun ada di Perak juga berlaku, di Kedah sebagainya. Jadi maksudnya bila terlalu banyak pertembungan dan banyak parti yang bertanding. Jadi dalam konteks ini itu hakikat yang kita harus terima lah. Dan rakyat Malaysia juga mengundi berasaskan ini banyak merujuk kepada parti kan, walaupun sebelum ni kita meramalkan calon-calon yang orang besar ni akan menang juga, nampaknya kali ini tak parti yang menjadi pilihan orang terutama orang muda lah. Tapi yang menarik juga kalau tengok kita kena pecahkan juga ikut region maksudnya di utara dengan timur tu adalah kawasan yang dominannya Perikatan Nasional, itu jelas kan. Tapi di selatan tu adanya Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional pun ada juga di Johor, walaupun dah kurang dominannya. Pakatan Harapan lagi dominan. Jadi maksud nak jelas kat sini bahawa The Malay Belt tu maksudnya kawasan yang yang predominannya orang Melayu tu memang Perikatan Nasional berjaya mengatasi Barisan Nasional. Yang kita sebelum ni memang melihat bahawa persaingan akan antara ni PN dengan BN kan. Cuma di bahagian tengah dan selatan tu PH dengan Barisan Nasional. Walaupun ada jugalah di Melaka misalnya, kita tak sangka ada 3 kursi PN dapat kan. Dan 3 lagi PH dapat. BN tak ada kursi. Walaupun mereka menang dengan 2/3 Dewan Undangan Negeri baru. Setuju. Jadi ini dinamik yang saya rasa sangat menarik yang menyebabkan kita sekarang ni ternanti-nantilah komposisi bagaimana yang akan terbentuk yang saya kalau dalam orang sains politik ni disebut sebagai super grand coalition kan. Kita ada grand coalition dah. Ini kena buat super pula lagi besar. Tambahan lagi untuk membentuk kerajaan. Dan perkara ini perlu segera Lagi lama lagi tak stabil lagi kita tak naklah. Rakyat akan gusar kan. Jadi secepat mungkinlah saya harap keadaan itu dapat selesaikan. Prof, saya suka apa yang dikatakan oleh Prof adalah dinamik dan juga perlu kestabilan itu dalam bentuk. Tapi kestabilan itu yang mungkin kita tidak nampak lagi pada ketika ini, Encik Mujibu. Dan juga setiap kajian, setiap ramalan yang kita bincangkan sebelum ini mungkin meleset kerana gelombang terbaharu yang berlaku kepada Perikatan Nasional ini juga pada pilihan raya umum pada kali ini. Sebenarnya, selepas melihat kepada setiap keputusan ini, apa sebenarnya yang mesej daripada rakyat tentang PRU pada kali ini, Encik Mujibu? Ini satu statement yang bagi saya perlu dibaca tentang bagaimana pilihan raya kita telah berubah daripada trend untuk menjadikan satu parti itu dominan. Tetapi pada kali ini rakyat bersuara mengikut naluri mereka yang mahu melihat kepada satu perubahan substansial. Dan statement terbesar dalam pilihan raya ini adalah bagaimana sebuah parti dominan, parti Melayu yang kalah hampir di keseluruhan negeri-negeri Malay Belt. Tidak ada kerusi di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Melaka. Hanya menang 5 di Negeri Sembilan, 9 di Johor. Ini satu statement yang saya rasa betul lah seperti mana yang Datuk Zaini katakan tadi. Datuk Zaini kata ini tsunami Melayu. Memang tsunami Melayu lah. Tetapi sebenarnya apa yang disuarakan oleh rakyat itu kita wajar hormati. Cuma selepas ini yang terpenting sebenarnya dalam permainan politik angka dan pilihan ini adalah koalisi mana yang membentuk ini. Seperti mana yang dicongak oleh ramai pada ketika ini. Saya tetap berpandangan bahawa formula terbaik untuk melakukan kerajaan ini adalah mesti ada kerajaan yang didokong oleh parti Melayu yang terbesar. Dan kalau diperhatikan, sudah tentulah Perikatan Nasional memiliki bargaining chip yang besar dalam hal ini. Kerana mustahil untuk mana-mana parti membentuk satu koalisi kalau caveatnya itu terlalu besar, terlalu tinggi kepada parti-parti lain. Sebagai contoh, bagaimana kita nampak paling mudahlah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sudah cukup untuk sampai 112. Tapi caveat DAP itu kuat sehingga kan pemimpin tertinggi Barisan Nasional Datuk Seri Syamudin kata kalau jadi saya lah orang pertama akan tarik handbrake. Itu sudah 3111 kan. Dan kalau kita tengok daripada congakan asas yang kita buat daripada 5 senario ini yang kita boleh fikirkan. Memang jelas Perikatan Nasional memiliki kelebihan dalam segala komponen kerana mereka ada bargaining chip yang kuat dan sudah tentu ini lebih merefleksi kepada keputusan PRU 15 ini tsunami Melayu berbanding
berbanding dengan Pakatan Harapan, kalau kita slash kerusi Melayu dan kerusi bukan Melayu, dia jadi kurang. Jadi sukarlah kalau Pakatan Harapan ni untuk berunding dengan mana-mana parti dengan membuang separuh kekuatan itu. Tetapi kelebihan Pakatan Harapan memiliki Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya rasa lebih kredibel, lebih meyakinkan untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi itu saja saya rasa tidak cukup juga kerana kita harus lihat kabinet members itu. Kerana kalau kita mengambil pakatan terbesar membentuk kerajaan ataupun super grand coalition seperti mana ini, hasrat rakyat memilih pada ketika ini mahu melihat kabinet saiz yang kecil dan sudah tentu working kabinet itu. Dia tidak mahu kabinet besar. Jadi dilema juga pada pakatan-pakatan ini pakatan. Tetapi walau bagaimanapun tetap kita mesti ada 112 hari ini kerajaan mesti dibentuk kerana besok Isnin kita tak akan cuti, kita mesti kerja. Banyak sebenarnya cabaran yang kita akan bakal lihat untuk melihat coalition ataupun kerajaan baru ini. Dan sebelum kita meninjau lebih dalam lagi tentang caveat ini dan apa yang sebenarnya menjadi titik penimbang bagi setiap parti politik untuk menarik siapa yang mampu untuk membentuk, kita ingin menilailah secara lebih spesifiknya bagaimana kita melihat antara nama-nama besar tewas semalam, Datuk Zaini. Antaranya seperti Tun M sendiri, kali pertama dalam 54 tahun kalah, KJ, dan di Pematang Pauh, Nurul Izzah. Apakah sebenarnya landscape dan keinginan rakyat yang dapat kita lihat berdasarkan angka ataupun numbers ini, Datuk? Ya, saya rasa ini adalah sesuatu yang cukup menarik. Apabila kita lihat heavyweight, Taiko ni kan, kalah. Dan bagi saya bincang tadi dengan Prof dan sebagainya, ini adalah satu proses pembersihan. Pembersihan secara natural. Yang dilakukan. Kalau orang nak tolak, dia orang tak mau keluar. Tapi dia dijatuhkan melalui proses demokrasi. Satu proses demokrasi yang tersendiri. Orang selalu berkata, apa lagi Tun Mahathir. Kita respect dia. Kita respect dia sebagai seorang negarawan. Tapi dalam umur 97, dia sepatutnya lebih banyak bercakap to the nation building, bukan saja politik lagi. Jadi apabila dia face out dengan hilang deposit dan sebagainya, ini sesuatu yang saya pun sedih juga. Tetapi itulah orang kata hakikatnya. Dan begitu juga dengan yang lain-lain. Kita jangan tengok dari segi kalah secara teknikal macam KJ dah contoh. Bagi saya KJ kalah secara teknikal. Bukannya macam kes Kunan di Putrajaya dan sebagainya. Putrajaya ni lebih kepada antara Barisan Nasional dan PN. Mana satu yang orang tak pilih ini? BN terlalu banyak liabilities dia disebabkan oleh Zahid Hamidi. Kita kena cakap terus terang. Zahid Hamidi is a liability to the party. Dan pun majoriti yang orang mengatakan kalau budak-budak muda mengatakan kalau saya undi Barisan Nasional, saya akan undi Zahid Hamidi. So dia tolak tu terus. Tetapi PN telah memainkan social media dia dengan begitu baik. TikTok dia, I tell you, fantastic. Budak-budak muda semua dia tertarik dengan TikTok. PN. Itu strategi yang berkesan maksudnya? Strategi yang berkesan. Satu strategi media yang berkesan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan tokoh-tokoh lain. Saya rasa mereka akan face out secara natural dan ini akan memudahkan lagi pembersihan yang akan dilakukan dalam parti-parti tentu, terutamanya Barisan Nasional. Baik, Prof. Refleksi generasi baru Prof, nak menyambung kepada apa yang dikatakan oleh Datuk. Di Kelantan dan Terengganu, sapu bersih oleh PAS terutamanya, Tengku Razali Hamzah tewas, dan juga di beberapa kawasan-kawasan yang lain mungkin keterih juga antara menjadi tumpuan. Bagaimana kita melihat kepada penerimaan itu, Prof? Memang kita tahu dominasi yang sangat besar dan kuat Perikatan Nasional terutamanya PAS kan di dua-dua negeri ini. Kita memang tidak nafikan. Tapi kalau kita lihat kenapa kekalahan Barisan Nasional misalnya, ada juga disebabkan oleh perbelahan dalaman dalam parti itu, khususnya di Kelantan dengan Terengganu, yang menyebabkan mereka ni memikir lebih untuk bersaing masing-masing berbanding nak lawan dalam pilihan raya, nak menang dalam pilihan raya Sebab kadang-kadang dalam minda saya nampak pemimpin Barisan Nasional terutamanya UMNO, mereka memikirkan pemilihan UMNO juga dalam masa sekarang ni, yang mana mereka harus bagi fokus pada pilihan raya umum Jadi banyak percaturan itu merujuk kepada keadaan itu Jadi tapi memanglah kalau cakap dari segi kempen kempen memang sangat berkesan. Memang saya nampak TikTok sangat dominasi. Walaupun nampak awalnya macam Syed Saddiq popular sebagainya, tapi
dekat dalam minggu pilihan raya itu memang banyak TikTok yang dikeluarkan oleh ni, dan saya rasa yang dijanjikan oleh Perikatan Nasional juga melalui manifesto juga banyak menjadi tarikan kepada golongan muda. Ada janji PTPTN-nya 25% diskaun, peluang pekerjaan 1.5 juta, KWSP. Dan dalam sama juga ada kombinasi fear factor juga, menakut-nakutkan orang kan, komunisme lah, isu Cina lah sebagainya. Sebanyak yang banyak beri sokongan ini adalah pengundi Melayu yang terutama muda. Ini yang memang satu tsunami ini berlaku sebab pengundi Melayu muda 40 ke bawah yang memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Tapi jangan kita dalam konteks Melayu ya itulah. Tapi kalau dah di Perikatan Harapan pula kenapa dia mendahului sekarang ni? Kerana faktor bandar. Bandar dan bukan Melayu masih lagi, dan ada urban Malay Melayu bandar juga yang beri sokongan kepada Perikatan Harapan. So ini yang saya rasa dinamik ini sangat menarik nak lihat dalam konteks politik Malaysia, yang mana ia membawa kesinambunganlah kepada keputusan yang ada sekarang ni, dan saya rasa rencamnya nanti nak dalam untuk kerajaan lah. Sama ada kerajaan yang diwujud tu akan mewakili semua bangsa ke, ataupun hanya satu bangsa yang dominasi ke, atau bagaimana? Itu kita kena nantikan. Dan pecahan-pecahan negeri juga untuk dipilihkan, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan Profesor sebut tadi kan, bagi BM pula ada banyak begitu konflik dalaman dan juga banyak faktor ini disebutkan tadi. Encik Mujibu, kita melihat kekalahan BN kali ini yang paling teruk dalam sejarah pada ketika ini. Bagaimana kita ingin menilai sama ada ini benar-benar apa yang disebutkan segala faktor ini disebutkan oleh Prof tadi, ataupun kerana kita melihat angka bagi pengundi sangat tinggi kali ini. Mengapakah kita masih melihat orang kata keputusan pengundian yang agak serupa ataupun sangat rendah? Bagaimana kita boleh melihat satu transisi daripada angka yang ditunjukkan oleh BN sendiri? Ini jelas satu kekalahan yang bagi saya terlalu teruk kalau dibanding dengan 2018. Dan kita juga tidak boleh menolak faktor bahawa Barisan Nasional pernah mendapat kembali momentum apabila Najib meletak jawatan dan Najib bergerak secara solo, mungkin kerana kepimpinan Najib itu sendiri dengan fenomena bosku dia mendapat momentum yang baik. Jadi kita tidak boleh menolak bahawa mungkin ada faktor, mungkin kita berhadapan dengan dua senario, di mana faktor-faktor yang berlaku pada PRU15 ini akan memberi kita satu indikasi bahawa kita berhadapan dengan pengundi yang very progressive and very wild, seperti mana yang kita bincangkan semalam. Satu. Kedua, bila mereka ini very progressive and very wild, keputusan-keputusan itu banyak dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang impromptu, pengundi muda ni. Jadi setiap parti politik pada ketika ini dia harus merancang satu strategi. Bukan saja melibatkan natural housekeeping seperti mana Tok Zaini katakan tadi. Tetapi juga perlu melihat kepada strategi-strategi masa hadapan yang boleh menangkap imajinasi pengundi-pengundi muda ini. Bukan sekadar TikTok sahaja. Tapi kita berhadapan dengan satu pengundi yang saya rasa dia mengamati benda-benda ini dan pengamatan mereka itu tidak boleh ditentukan sehinggalah mereka berada di kotak undi. Betul. Ini satu angkubah yang saya rasa parti politik kena terimalah. Kenapa? Kerana kita lihat bagaimana beraninya pengundi ini, liarnya pengundi pada ketika ini. Nama-nama besar itu dikorbankan. Setuju. Ditolak. Setuju. Terlalu banyak. Kalau kita bayangkan pembentukan kabinet, kita akan berhadapan dengan kabinet yang totally new. Yang kita kata kita tidak tahu siapa mereka ini, apa kebolehan mereka. Kerana di atas kertas memang kita kata calon KJ lah boleh menang. Tapi KJ now is gone. Iza is gone. Kan? Jadi kita kata yang pengalaman yang kita kata orang yang progresif, yang dinamik, yang kita harap menjadi wajah Malaysia pada satu ketika nanti. Sekarang ini sudah tidak lagi berada di dalam mainstream itu. Ini satu pertimbangan. Direhatkan sebentar. Direhatkan. Kita pegang kata-kata Datuk ni. Dan ada macam-macam cara boleh dimasukkan. 2016 betul atau tidak mereka ini berehat? Kerana saya yakin generasi-generasi baru dan kepimpinan baru yang akan naik ini mungkin akan memberi kita lagi kejutan dengan ini, kerana pada tempoh mencabar dengan mereka yang bersemangat ini mungkin kita akan mendapat yang baik. Jadi cabaran kepada mereka untuk kembali itu berkali sedikit sukar. Kerana waktu yang sukar akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih berwibawa. Saya percaya juga perkara itu. Okey, ini yang perbincangan yang kita mahukan. Kita akan lebih banyak berbicara berkenaan dengan segala kemungkinan. Datuk Zaini juga ada pelbagai formula yang ingin diperkenalkan berkaitan dengan pembentukan kerajaan yang berkemungkinan untuk berlaku. Kita berehat seketika. Sebab itu kita akan terus memasuki apakah antara butirannya untuk
untuk kita melihat pengiraan bagi Parlimen tergantung ini. Segalanya dalam Malaysia hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan pastinya inilah pagi yang cukup hangat. Kita pun membicarakan apa yang berlaku semalam bersama dengan PRU ke-15 dan kali ini kita menyaksikan hang Parlimen dan Parlimen tergantung dan kita harapkan tidak lama. Dan kita akan dalam blog ini membicarakan bagaimana untuk kita melihat antara calculation pengiraan sekiranya terdapatnya coalition party ataupun super mega coalition antara parti-parti untuk membentuk kerajaan baru. Betul. Kita ibarat semua gentlemen yang berada di sinilah untuk melakukan pengiraan ini dan sedikit homeworknya ataupun sedikit untuk kita refresh sikit. Ini adalah keadaan semasa berkenaan dengan semua yang bertanding, berapa kerusi yang mereka menangi. Pakatan Harapan 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi. Barisan Nasional ini mungkin antara prestasi yang terburuk mereka sepanjang pilihan raya umum dengan hanya 30 kerusi. Beberapa nama besar juga kecundang. Manakala di GPS dengan 22 kerusi secara dominannya juga seperti yang dikatakan oleh Mujibu semalam. GRS di Sabah dengan hanya 6 kerusi. Manakala lain-lain warisan dengan 3 kerusi dan lain-lain ini juga ada 3 kerusi termasuklah calon bebas yang bertanding. Tapi tiada kerusi bagi Pejuang, PRM dan juga PSB. Itu mesejnya, itu keputusannya semalam. Dan Datuk Zaini, apa yang boleh kita berikan formulanya, gabungan yang mana ataupun wagon trading yang mana besar kemungkinan boleh berlaku? Apa kemungkinannya? Bagi saya mungkin Profesor dua orang ni lain. Betul. Kita harap lain. Bagi saya dia ada clear cut dah. Okey, gabungan ini akan melibatkan PN. Okey. PN, PAS, dia ada komponen lah. Dia ada komponen mungkin PAS Kelantan dan Terengganu kan. Dia membawa logo yang masing-masing. Hilang. Macam mana kita nak ke depan tadi? Okey. Barisan Nasional, PN dan Barisan Nasional, GPS, GRS. BN. Itu berapa tu? Kalau campur semua sekali tu. GPS, GRS. Okey. Okey, PN ada 73. BN ada 30. GPS GRS 3 campur 22 ya? 25. 131. Betul tak? 73 30 25. Betul ke? 3 campur 5 bukan 8. 10 128. 128 Okey. 128. Ya, 128. Majority. Pas. Ini secara clear cut-nya. Ini clear cut-nya. Kecuali jika ini kita mengambil kira yang PH tak akan terlibat. Okey. PH tak akan terlibat disebabkan oleh banyak faktor. Banyak faktor. Penolakan ke berapa komponen tersebut. Saya rasa banyak lagi beberapa orang presiden parti telah menyatakan bahawa mereka tidak mahu. Betul. PH. Tetapi mereka akan menjadi pembangkang yang kuat lah kerana dia akan jadi pembangkang yang kuat di Parlimen dan kerajaan ini akan menjadi kerajaan Melayu yang kuat dalam kerajaan dan Pakatan Harakat akan menjadi pembangkang yang kuat dalam Parlimen. So I think that is clear cut. Okey. Itu dia. Itu yang pertama. Dan PN telah pun memberikan pernyataan yang tidak akan ada kerjasama dengan PH. Profesor sendiri, kalau ingin melihat kalaulah PH ini untuk mendapat kejayaan membentuk kerajaan, apakah strategi yang boleh diguna pakai oleh Pakatan Harapan sendiri? Prof? Sebab Prof nampak tak setuju tadi tu, Prof. Tak, saya melihat dia ada dua perkara yang saya rasa paling penting. Pertama, walaupun kita lihat Barisan Nasional ada 30 saja, tapi Barisan Nasional menjadi kingmaker. Penentu sekarang ni siapa nak bentuk kerajaan. Barisan Nasional. Jadi itu yang menarik dalam sistem demokrasi berparlimen kita ni. Parti yang ketiga tu boleh jadi penentu. Dan kalau yang tolak ni tinggal berapa? Kan cukup tak? Tak cukup. Jadi itu dia, itu kingmaker. Itu perkara yang pertama yang kita kena ambil perhatian. Yang kedua, dalam sistem demokrasi kita ni secara presiden, parti yang mendapat jumlah tertinggi dia beri peluang untuk bentuk kerajaan dulu. Saya rasa itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan semalam dia ada cukup number. Supaya bagi satu signal kepada istana bahawa dia akan bentuk kerajaan ni dengan majoritinya kita tahu. Jadi itu yang kita nampak dia cubalah berunding dengan parti-parti lain untuk sebab kita ada presiden sebelum ni di Perak dan pada PRU lepas di Kedah yang walaupun campur
parti masa itu Barisan Nasional dan PAS boleh bentuk kerajaan, tapi Sultan kata kena bagi parti mendapat mendahului lebih tinggi dulu. Okey, Prof, melihat kepada tilikan, risikan dan segala yang dibaca ini, Prof. Penilaian. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk membentuk kerajaan dengan setiap numbers yang ada ini? Demokrasi sentiasa numbers games berdasarkan angka Jadi sebenarnya Pakatan Harapan gabung dengan BN dah bentuk kerajaan dah. 112 82 30 campur 30 112 sangat minimum tetapi cukup dah. Okey. Ya. Encik Mujibu, peranan GPS dan juga GRS pada ketika ini, adakah mereka boleh memberikan satu impak sebagai kingmaker dalam keadaan seperti ini? Ya, seperti mana juga kalau kita melihat Barisan Nasional dengan 30 kerusi, sudah tentu GPS dan juga GRS semestinya 28 kerusi, katalah bebas ini juga masuk dan juga warisan boleh membentuk satu Borneo Bloc, kerana kita lihat others dan juga yang lain-lain ini nampak marginal, tapi mereka boleh menjadi Borneo Bloc dan tidak mustahil itu berlaku. Kan? Seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang Prof Azzuddin sebutkan tadi, inilah keunikan politik angka, bukan yang besar tu boleh jadi kingmaker kan. Bagaimana juga peranan kingmaker itu kalau dulu jatuh kepada PAS. Sekarang mereka pula terpaksa menyembah kingmaker yang baru. Bagaimana PAS itu menjadi begitu strategik dalam pembentukan kerajaan di langkah Sheraton dan juga selepas serangan kluster PWTC terhadap kluster kerajaan Perikatan Nasional satu ketika. Jadi kita kata game of numbers ini dia akhirnya nanti dia bergantung kepada penawaran dan juga siapa tokoh yang mampu untuk memuaskan kesemua pihak ini dalam pembentukan kerajaan. Sebab itu bila kita bercakap tentang Grand Coalition, ciri-ciri Grand Coalition itu pertama sekali adalah ada coalition of elite, penyatuan elit itu yang penting. Dan penyatuan elit ini dia perlu datang dengan, kalau dulu formula Big Brother, tapi sekarang ni mungkin kita kata big individu yang akan menjadi pengimbal kepada mereka-mereka semua ini. Kerana sekarang ini walaupun numbers itu memberitahu dia ini lebih, dia ini kurang, tapi kedudukan dan posisi untuk perundingan itu sama kuat dan sama seimbang. Encik Mujibu, ada kita dapatnya satu pengiraan di mana kalau GPS dan GRS terdapat tak satu anggaran yang mereka boleh berkolaborasi sama ada dengan PH atau PN. Kemana kecenderungannya? Ataupun BN. Sebab saya melihat pada satu press conference malam ketika di Sarawak, ada yang bertanyakan sudah ada tak yang menelefon Pakatan di Sarawak terlebih dahulu, dan dia kata bateri sentiasa penuh dan terbuka kepada siapa. Di mana mereka akan pergi kecenderungan? Saya rasa sebagai kingmaker mereka akan pergi, kecenderungan sebagai kingmaker ini akan pergi kepada mana pihak yang mampu menawarkan ataupun memenuhi hampir keseluruhan permintaan mereka. Ciri-ciri. Nombor kita mahukan formula daripada Mujibu. Kemana perginya? Saya rasa siapa dengan siapa dengan siapa? Saya rasa formula saya cukup mudah. Pakatan Harapan gone. Campurlah semua itu. Campurlah semua itu. Okey, 73, 30, 22, 6. Campur itu saja. Sebab kalau seperti mana di awal perbincangan tadi Sofia dengan Azwan kita bercakap tentang caveat terbesar adalah Pakatan Harapan DAP. Itu saja. Bagaimana GPS itu tidak mahu bekerjasama dengan DAP kerana pertentangan politik tempatan di antara parti-parti komponen GPS terutama SUPP dengan DAP. Begitu juga kita melihat Barisan Nasional sudah tentu tidak mahu bekerjasama dengan DAP walaupun pada satu tahap itu barangkali ini boleh dirundingkan, tetapi itu halangan terbesar. Dan kalau kita bercakap tentang Perikatan Nasional, bagaimana PAS mahu menerima amanah, bagaimana juga Perikatan Nasional mahu menerima DAP, kerana itulah alasan mereka meninggalkan Pakatan Harapan. Setuju. Datuk, jalannya hanya Barisan Nasional saja yang nampaknya boleh ke sini. Jalannya. Jalannya. Itu saja. Saya rasa apa yang Mujib kata tadi itu betul. Kita tolak PH, yang lain tu kita campur semua, dan itulah kerajaannya. Dan kita harus ingat dalam PN pun, kalau kita nak kata komponen bukan Melayu, dalam PN pun dah ada komponen bukan Melayu yang akan menjadi cabinet members dan sebagainya. So saya rasa ini adalah satu pembentukan yang dah stabil, dan PH akan menjadi pembangkang yang paling kuat dalam sejarah. Disebabkan satu faktor caveat yang disebutkan tadi yang akan menjadi satu benteng daripada sebarang
coalition dengan sebarang parti lain. Baik, ini perbincangan yang cukup hangat. Semoga memberikan satu perspektif yang lebih jelas bagi anda semua. Apakah yang bakal kita lihat selepas ini supaya keadaan hang parlimen ini tidak berterusan. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan meninjau apakah kata komposisi pergerakan setiap parti yang kita akan bakal lihat selepas ini. Ya, terus bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kita dah melihat beberapa situasi di mana kalau terdapatnya coalition beberapa parti dan apakah nombor yang dihasilkan dan apa juga yang menjadi orang kata red tape yang tidak membolehkan setengah parti itu untuk bergabung dengan parti yang lain. Tapi apa yang kita ingin tahu juga lah Hanif adalah antara apakah yang berlaku di sebalik rundingan antara parti ini? Apakah antara inti parti yang perlu diperlihatkan oleh parti-parti yang mempunyai nombor yang kecil ini tetapi sangat kuat untuk membantu membentuk kerajaan yang baru ataupun kerajaan persekutuan. Mungkin kita mulakan dengan Encik Mujibu dulu dah ya. Bagaimana kita akan melihat selepas ini apakah sebenarnya berlaku di bawah rundingan antara parti ini pada ketika ini? Saya rasa rundingan yang akan berlaku paling besar dengan Blok Sabah dan Sarawak. Ini Blok Borneo ni penting. Tentang bagaimana penyusunan kabinet, apa yang akan berlaku dengan jawatan timbalan menteri seperti mana yang kita bincangkan tadi kan. Kalau jadi timbalan Perdana Menteri hanya sekadar jadi watak sampingan kepada Perdana Menteri, saya rasa Blok Borneo tidak akan bersetuju dengan ini. Dan sudah tentulah juga isu-isu yang berkait dengan pembahagian kabinet. Kerana selalunya masalah pembahagian kabinet akan jadi begitu runcing dalam mana-mana pembentukan pakatan. Kalau kita belajar apa yang berlaku di Sabah selepas pilihan raya 2020 itu, ini sampai bergaduh. Hanya boleh diselesaikan dengan intervensi daripada pusat pada ketika itu kerana kerajaan pusat masih lagi dianggap stabil. Tapi pada kali ini kita tidak nampak kestabilan itu wujud kerana keterpecahan keputusan undi, walaupun ada parti yang memenangi kerusi terbanyak tapi dia tidak dianggap sebagai pemenang. Jadi itu berbalik-balik kepada siapa individu dan tokoh yang mampu untuk berunding dan mempunyai kredibel dan meyakinkan bahawa kalau dia menjadi ketua ataupun menjadi Perdana Menteri lah, semua pihak yang akan bernaung di bawahnya itu akan mendapat manfaat yang sama ataupun yang relatifnya seimbang. Prof, tadi kita dah melihat kepada segala kemungkinan penggabungan ini, rundingan-rundingan ini. Tapi saya suka poin yang Prof cakap bahawa lebih banyak penggabungan daripada banyak komponen itu lebih sukar untuk diuruskan, untuk kita manage. Itu situasi yang perlu kita terima sebagai rakyat sekiranya itu berlaku, Prof? Ya, saya rasa pernah berlaku di Thailand kan, yang mana Prayut Chan-o-cha dia general dan bertanding dalam pilihan raya, tak salah saya 2015 atau 16 dan beliau menang, tapi kemenangan beliau tu dalam pembentukan kerajaan tu berasaskan parti-parti kecil. Banyak parti kecil sebab parti yang kedua terbesar tu tak salah saya Tak Ratai, tak salah parti tak cukup majoriti kan. Jadi tapi masih lagi boleh dibentukkan kerajaan. Cuma kerajaannya memang tak stabil. Cuma kelebihan di Thailand ketika itu adalah kerajaan dibina oleh general, tentera dan ada kuasa tentera dimainkan peranan di belakang tu kan. Kita tak ada keadaan itu kan. Tapi dalam konteks Malaysia ni kita tahu tuntutan parti-parti kecil ni banyak dan mereka mahu juga kalau mahu mereka ditarik dalam kerajaan, sudah tentu mereka ada tuntutan yang mereka ingin bawa kan. Jadi ini yang perlu dilayanlah oleh parti paling dominan untuk dalam bentuk kerajaan tu. Jadi sebenarnya dalam konteks Malaysia ni kita tak pernah lihat lagi keadaan yang sebegini sebenarnya berlaku. Kita ada konsep parti gabungan, macam contoh Barisan Nasional ada 13 parti semua dalam tu. Sebelum ni lah kan tinggal 3 parti kan. Jadi konsep parti gabungan tu dia diamalkan. Tapi kali ini agak berbeza. Jadi macam mana nak layani tuntutan yang pelbagai ni, satu yang perlukan sebenarnya kemahiran yang hebatlah daripada seorang pemimpin, Perdana Menteri untuk mengetuainya dan beri keyakinan kepada semua ni untuk ikut dia. Jadi ini yang ditagih sekarang ni, siapa orang yang sepatutnya mengetuai gabungan begini. Kalau contoh dalam konteks perikatan ni maksudnya Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Tan Sri Yassin kena main peranan untuk tarik gabungan semua ni kan. Tapi Prof, dalam Perikatan Nasional pun bukan parti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dominan. Itu mungkin menjadi isu juga. Dia Hadi Awang lah yang kena ni, yang kena reality jadi tu.
Ya, kalau dalam konteks ini jelas PAS yang paling dominan Dan apa PAS demand atau tuntutan PAS pula itu pun kita kena perhatikan sebab dia menyumbang terbesar kepada kemenangan Perikatan Nasional kali ini kan. Jadi macam mana kedudukan PAS untuk bekerjasama dengan parti-parti di Sabah Sarawak misalnya itu pun satu diambil fikiran kerana ada sentimen yang bimbang melihat PAS bekerjasama dengan parti di Sabah Sarawak. Jadi macam mana nak kita sebut sebagai akomodasi nak akomodate semua kepentingan dan permasalahan ni supaya kerajaan tu boleh dibentuk dan kalau dibentuk pun adakah stabil itu persoalan yang paling besar kami agak tersenyum dengan perkataan accommodate itu Datuk Zaini sendiri melihat ini satu situasi adakah sekadar numbers game ataupun akan berlangsungnya check and balance dalam pembentukan parlimen yang penuh ini. Bagaimana perspektif Datuk Zaini untuk melihat seterusnya kerajaan yang akan memimpin, adakah ia balance ataupun ia sekadar memenuhi kursi-kursi semata-mata? Saya rasa I think I like the word of check and balance. Itu yang diperlukan oleh demokrasi, mana-mana demokrasi yang mantap. Check and balance. Dan kalau kita tengok formula apa yang kita buat tadi, yang kita congak tadi, PH akan menjadi sebuah kuasa pembangkang check and balance yang paling kuat. Okey, kita perlukan check and balance yang kuat dan kita juga perlukan pembangkang yang kuat, bukan saja kerajaan yang kuat. Kita akan perlukan pembangkang yang kuat. Dalam model ini kita melihat bahawa PH akan menjadi pembangkang yang kuat. Kalaulah itulah yang akan berlaku. Yang saya rasa itulah yang akan berlaku. Jadi kita melihat itu. Tetapi percaturan parti-parti kecil ni, mereka haruslah bertanggungjawab terhadap pengundi, terhadap rakyat, terhadap negara. Jangan lagi kita kembali kepada 3 Perdana Menteri sebelum ini bertukar-tukar dan itu poin saya seterusnya sebenarnya. Dalam tempoh 5 tahun sebelum ini. Saya rasa semua wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat kali ini haruslah mempunyai pemikiran begitu. Nation first, country first. Dan barulah diri dia. Saya rasa itulah dia. Datuk ibarat dah menggulung perbincangan kita tapi belum lagi. Kita nak beristirahat seketika kerana selepas ini lebih banyak perbincangan akan kami bawakan. Ini berkenaan dengan Parlimen tergantung dan bagaimana pembentukan kerajaan di dalam masa terdekat ini. Terus kekal dengan kami di Malaysia Hari Ini. Warna-warni realiti politik sebenar di negara kita kupaskan dan pada kita blog yang terakhir ini Datuk Zaini sendiri kalau boleh kongsikan secara peribadinya apakah projection ataupun apa yang boleh dijangkakan yang nama-nama yang akan dilihat memimpin tampuk pemerintahan selepas ini. Kalau kita setuju dengan formula tadi maka sudah tentu Perdana Menteri akan merupakan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu dah disetujui. Dia menjadi poster boy, dia yang lead jentera Perikatan Nasional. Mungkin timbalan Hadi Awang, timbalan 2 Sabah dan Sarawak. Timbalan 2 dan 3 Sabah dan Sarawak dan saya rasa kalau mereka boleh kompromi on itu adalah sesuatu yang ideal. Dan cuma semalam dalam press conference Abang Johari lebih kurang pukul 1, pukul 2 malam tadi dia mengatakan kalau saya jadi timbalan Perdana Menteri saya nak power. Jadi power tu mungkin Profesor boleh bincanglah macam mana nak dapatkan power itu. Because dalam constitution dia tidak menyatakan timbalan Perdana Menteri. Jadi macam mana you nak instill the power into di Sabah dan Sarawak. Jadi itu satu lagi mungkin dalam perbincangannya Prof. Kalau perlu diberikan kuasa yang lebih kan untuk jawatan timbalan Perdana Menteri ke atau Sabah Sarawak, dia memang memerlukan pindahan pada perlembagaan 2/3 kan, yang mana kerajaan tak ada sekarang ni kan. Jadi adakah boleh dilakukan kan? Saya rasa agak sukar sini kan. Tapi dalam perundingan kita tak tahu kan, mungkin 2/3 tu boleh dicapai kan. Tapi saya rasa masih sukarlah sebab memandangkan Pakatan Harapan pun ada jumlah yang agak besar kan. Sudah tentu tak dapat 2/3 itu kan. Jadi kuasa apa yang ingin diminta oleh Sabah Sarawak misalnya. Jadi itu pun saya pun tak pasti tapi mereka dah sebenarnya dapat banyak dah daripada kerajaan persekutuan kan. Dari segi royalti minyaknya dan sebagainya lah dapat kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa satu yang menarik untuk kita lihat bahawa formasi kerajaan ni banyak memerlukan sebenarnya perundingan yang saya rasa agak unik kali ini dan siapa yang membentuk kerajaan ni saya rasa
sebenarnya agak sukar juga untuk memastikan keadaan itu stabil. Tapi kita berharap, untuk peringkat akhir ini saya rasa apa yang rakyat harapkan, dan saya minta pemimpin politik ini berfikir dalam konteks rakyat, jangan fikir konteks elit. Mereka kena fikir yang rakyat ni nak kerajaan stabil, dan mereka perlu cari jalan macam mana pun untuk kompromi bentuk kerajaan yang stabil mungkin. Prof, adakah ini bermaksud mereka yang tidak ada segala jenis perbincangan itu, tawaran-tawaran menawar itu, perlu berfikir sebegitu juga? Tak apalah kita mengalah kerana rakyat perlukan kerajaan yang lebih stabil. Ini termasuk kepada mana-mana pakatan sekalipun. Ya, saya rasa dalam tuntutan tu perlu dipikirkan rakyat Malaysia ni bukan hanya di Sabah, Sarawak atau Melaka apa sebagainya. Kena fikir secara keseluruhan. Maksudnya kalau semua bertuntut, bukan semua tuntutan itu boleh ditunaikan. Itu realiti dalam apa-apa perundingan. Jadi apa yang saya minta adalah supaya pimpin dalam perundingan yang memikir rakyat terlebih dahulu, perlu diutamakan, dan pastikan bahawa apa yang rakyat nak tu nak kerajaan yang stabil supaya ekonomi dan sosial yang boleh dimakmurkan. Betul. Itu yang paling diutamakanlah dalam perkiraan percaturan ini. Baik, Encik Mujibu, jajaran kerjasama politik yang bakal kita saksikan pada ketika ini, kita ada sebarang clue, kita ada sebarang prediction yang khusus, tapi apa yang disampaikan khususnya bagi menyampaikan bahawa setiap parti yang bergabung ini perlu sehaluan dalam memastikan rakyat juga tidak rasa risau dengan perubahan yang kita lihat pada ketika ini. Betul, walaupun Datuk Zani kata dah clear cut dah ni, Hanif dia kata macam tu. Sebab tu kita harus melihat kembali setiap parti politik ini punya tanggungjawab moral untuk merefleksikan apa yang telah disuarakan oleh rakyat semalam, iaitu kerajaan Melayu dan juga kerajaan ini perlu kuat dan stabil, kerana tekanan sebenarnya siapa juga yang membentuk kerajaan ini harus ingat the moment dia melangkah masuk ke parlimen, bajet harus dibuat semula. Kita tidak meluluskan bajet. Kita menghadapi cabaran kerana line up kabinet nanti ini mungkin akan terdiri daripada mereka-mereka yang tidak berpengalaman, hanya mempunyai harapan dan semangat yang kuat sahaja. Tetapi pengalaman jaringan di dunia antarabangsa itu juga penting dalam menghadapi saat-saat sukar dan cabaran-cabaran global serta serantau ni. Itu harus difikirkan, bukan kita fikir buat kerajaan ni macam buat nak menang saja. Macam tu saja. Itu bukan satu perkara yang dihantar oleh rakyat semalam. Kerana ingat, naratif kita membuat pilihan raya adalah mencari kerajaan yang kuat dan stabil. Walaupun sebenarnya itu daripada perspektif parti tidak dicapai. Tapi daripada hasrat dan nurani rakyat, inilah refleksinya. Kami mempertanggungjawabkan kalian untuk melakukan perubahan, kerana kami melihat sepanjang 2018 melakukan perubahan rejim itu tidak berlaku. Yang banyak dihabiskan masa dan sumber itu hanya melihat siapa jadi Perdana Menteri, siapa yang berkuasa, siapa yang ada number. Enough is enough. Enough talking. Tomorrow must form a government by today. Because tomorrow you need to luluskan bajet. Bajet kita tak lulus lagi ni, kita dah makan hampir tahun ni nak habis. Tak boleh bayar gaji lah. Ketegasan ini yang kita betul-betul appreciate, kita hargai. Terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kita ucapkan kepada tiga panelis kita yang cukup hebat sekali. Datuk Zaini Hassan, Encik Mujibu Abdul Muiz dan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, kerana sudi memberikan perspektif yang begitu pelbagai apakah yang bakal kita lihat selepas ini, dan mungkin ini sedikit sebanyak boleh memberikan satu ketenangan bagi rakyat Malaysia supaya berlapang dada menerima dan kita memerhati apakah langkah seterusnya dalam pembentukan kerajaan yang baru. Jauh di sudut hati saya sebenarnya nak mengharap agar perbincangan ini disambung, tapi mungkin ada medium yang berbeza juga untuk bersama dengan tuan-tuan, dan terima kasih sekali lagi. Esok menariknya kita akan menjangkakan perbincangan berkaitan dengan pembentukan kerajaan di Malaysia hari ini. Segalanya akan diperhatikan pada hari ini. Semoga segala-galanya baik-baik saja. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin dakwah di jari, bermaksud tanggungjawab telah pun kita lunaskan, tetapi sekarang tanggungjawab kepada semua untuk memastikan bahawa kerajaan yang kita pilih ini boleh bekerja untuk kita semua demi masa depan yang lebih gemilang. Okey, kita jumpa lagi. Ini Malaysia hari ini. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum. Terima kasih Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu je, apa yang rakyat nak sebenarnya adalah meringankan beban-beban rakyat. Ya, kalau macam naik harga, yang penting naik harga. Lagi bantu untuk B40 semua tu. Alah, bantuan BKM ni kan dapat diteruskan. Lepas tu kalau boleh ekonomi ni bagi stabil lah kan. Orang cakap harapannya semoga kerajaan dapat bantu peniaga-peniaga kecil macam kita orang ni lah. Macam tu je lah. Saya nak peniaga-peniaga sini boleh terus panjangan sampai sekarang. Tapi harapan abang untuk kerajaan yang akan dapat,
nak dia lebih perhatian pada rakyat lah. Selagi membantu pada rakyat, macam kita orang ni lebih banyak bantuan-bantuan yang akan diberikan lah. Begitulah. Macam kerajaan dengar kita orang punya luahan lah, seperti macam kalau ada kita orang nak, kalau macam contoh student dapat bantuan dari segi wifi percuma ke, bantuan asrama ke, ataupun dapat sedikit bantuan untuk pembelanjaan ke. Bantuan tu tak kisahlah apa bantuan kesenangan bagi meniaga di sini lagi pun sambungkan lagi.